Assalamualaikum dan salam bahagia kepada anda. Saya hos anda Harniza Ahmad. Seperti biasa kita berjumpa di dalam Suara Wanita. Hari ini pastinya para penonton rasa happy kan bila tengok semua barang-barang kat depan ni. Cantik-cantik. Ini semua adalah hasil kraft tangan wanita Sarawak. Tetapi saya bukanlah orang yang sesuai untuk bercakap mengenai barang-barang kat atas ni. Kita ada tetamu yang cukup istimewa yang kita datangkan khas. Beliau merupakan selaku pengarah kraft tangan Sarawak. Selamat datang Cik Azran. Ya, terima kasih. Itu dia, handsome orangnya. Okey, dan okey tak makan tadi? Okey. Sedap, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okeylah Cik Azran. Seperti yang kita ketahui bahawa kita tengok barang-barang kat depan ni dah tentunya ianya datangnya daripada hasil kerja tangan wanita-wanita di Sarawak yang begitu popular sekali sebenarnya. Dan saya nak tanyalah pada Encik Azran selaku pengarah kraft tangan Sarawak, apakah tujuan dan juga misi sebenar ni kraft tangan khususnya kepada golongan wanita? Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama kali saya ingin mengucapkan berbanyak terima kasih kepada rancangan Suara Wanita Sarawak kerana sudi menjemput saya pada hari ini. Walaupun saya bukan seorang wanita, Tak apa. tetapi yang akan bercakap berkenaan usahawan kraft wanita di negeri Sarawak yang kita lihat sebagai satu tunjang yang cukup kuat untuk membangunkan, untuk terus menghidupkan industri kraft khususnya di negeri Sarawak. Dan juga sekurang-kurangnya golongan wanita seperti kami ini juga membantu meningkatkan ekonomi. Itu yang paling penting sekali. Dan kita ada banyak cerita sebenarnya mengenai bagaimana kraft tangan melahirkan wanita-wanita yang sudah pun berjaya sehingga ke peringkat antarabangsa. Okey, dengan kraft tangan yang menarik di hadapan saya ni Encik Azran. Ya, Cik Azran. Okey, dan rasanya kepada anda semua, jangan ke mana-mana. Kita berhenti berehat sebentar. Baiklah, kita berjumpa kembali dalam Suara Wanita. Saya tidak berkeseorangan, ditemani kumbang. Okey, itu Encik Azran kita. Dan hari ini kita bercerita seperti biasa yang kita dah tanya tadi pasal misi-visi dan kita nak sambung balik ni Encik Azran sebab saya merupakan salah seorang usahawan kraft di dalam grup tersebut. Saya dapat melihat betapa besarnya dan tingginya integriti usaha yang diberikan oleh kerajaan khususnya kraft tangan kepada usahawan-usahawan khususnya wanita ni. Mungkin Cik Azran boleh terangkan lebih lanjut lagi. Okey, kalau kita lihat statistik usahawan kraft yang berdaftar di negeri Sarawak, kita mempunyai seramai 1,050 usahawan kraft. Ramai itu yang berdaftar dengan kraft tangan Malaysia di Sarawak sahaja. Di Sarawak sahaja. Dan dari jumlah tersebut 80% daripadanya adalah usahawan wanita. Usahawan kraft wanita. Di mana kita mempunyai taburan usahawan daripada Kuching ataupun daripada bahagian Kuching hingga ke Lawas. Termasuk bahagian-bahagian pedalaman. Di Sarawak itu di setiap bahagian. Di setiap bahagian, di setiap pelosok bahagian di negeri Sarawak ni kita mempunyai usahawan kraft yang menghasilkan pelbagai produk kraft seperti produk-produk tekstil, hasil rimba, seramik dan juga produk-produk aksesoris hiasan dan juga anyaman-anyaman yang dikomersialkan untuk dijadikan produk-produk yang dapat diguna pakai ataupun dipasarkan ke peringkat domestik maupun antarabangsa. Jadi pihak kraft tangan sebenarnya mainkan peranan yang cukup penting untuk membangunkan usahawan-usahawan kraft ini, terutamanya juga usahawan kraft wanita ini, di mana kita telah merancang aktiviti-aktiviti, program-program pembangunan untuk membangunkan kelompok usahawan ini di peringkat komuniti. Di peringkat komuniti lagi Bermaksudnya kita kena train dulu orang kita. Yes. Orang kata menggunakan produk tempatan tu sebelum kita nak ajar orang luar beli dan pakai produk tempatan tu. Betul tak Cik Azran?
Jadi di setiap kelompok komuniti tersebut, tak kira di kawasan mana pun di negeri Sarawak ini, jadi kita melihat satu potensi yang cukup besar kepada kelompok komuniti ini untuk kita bangunkan, untuk kita latih, kita beri kemahiran, kita tingkatkan kemahiran mereka bersama usahawan tunjang di kawasan tersebut. Jadi kelompok komuniti ini akan membantu usahawan sekitarnya untuk menghasilkan produk. Maknanya setiap usahawan kraft yang wujud ataupun yang ada lahir ataupun adalah di kalangan kelompok komuniti pada peringkat awalnya. Dan di setiap peringkat-peringkat yang tertentu kita mengambil inisiatif bagaimana kita dapat membawa usahawan ini di peringkat yang lebih tinggi supaya Itu produk yang mereka dapat dikomersialkan. Itu yang menariknya, dan saya sudah pun berkunjung ke tempat kraft tangan Sarawak. Ianya cukup menarik Cik Azran. Dan yang paling best sekali kraft tangan Sarawak ada memberi orang kata dana dan juga tempat bengkel untuk disewa dengan secara murah 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 berbanding dengan di luar untuk dijadikan tempat anda orang kata memberi idea, mencetuskan idea, mungkin nak mencari idea tu untuk menghasilkan produk-produk seperti kraft tangan. Jadi Cik Azran, saya nak tanya juga ini bercakap tentang platform pula. Saya tahu bahawa sekarang kita ada platform. Saya cakap kita lah sebab saya adalah salah seorang ahli memahami kraft tangan tu. Jadi saya sangat memahami. Jadi saya nak tanya Cik Azran, saya sangat-sangat terkesima lah juga mula-mula bila Cik Azran bagi tahu pada saya bahawa kita ada platform iaitu mycraft.shopee. mycraftshop.my. Di mana platform tersebut memberi ruang kepada usahawan-usahawan wanita menghasilkan produk, selepas tu boleh memasarkan produk melalui online. Betapa orang kata sudah maju penuh dengan digital, dan bagaimana pihak kraft tangan membantu orang maksudnya wanita-wanita yang berada di luar bandar yang tidak berapa orang kata mahir. Tidak ada kemudahan, tidak ada kemahiran menggunakan komputer digital. Bagaimana? Okey, semenjak negara kita satu dunia lah terkesan dengan pandemik COVID-19 ini. Betul. Sejak Mac tahun lepas. Jadi pihak kami terus memikirkan bagaimanakah nasib usahawan ni apabila COVID-19 melanda dan kita pun terpaksa menghadapi perintah kawalan pergerakan. Jadi jualan produk ataupun pemasaran secara fizikal tidak dapat dilaksanakan. Jadi kita terus memikirkan bagaimana kita dapat membantu mereka, dan di situ telah kita melihat satu-satunya cara untuk dapat membantu ataupun menjual produk kraft di kalangan usahawan ini adalah melalui platform online. Dan dari situ juga kita telah sejurus selepas pengumuman PKP pada Mac pada tahun lepas. Jadi pihak kami telah pun melancarkan e-Kraft Bazaar yang merupakan satu platform social media, grup social media, Facebook, untuk kita himpunkan usahawan-usahawan kraft supaya mereka dapat belajar ataupun mengambil pengalaman bagaimanakah untuk menjual produk secara atas talian. Itu sebab kalau kita lihat sekarang semua masing-masing semua orang mempunyai Facebook. Betul. Dan di Facebook itulah kita mendapatkan maklumat, kita mencari apa yang kita nak. Dan di situ juga kalau kita kalau setiap usahawan kita post produk di dalam social media tersebut, jadi siapa saja boleh melihat. Dan di situnya peluang untuk usahawan kita mendedahkan produk-produk mereka ini dan terus menjual kepada pengguna. Itu untuk peringkat awal. Betul. Yang paling bestnya saya juga difahamkan bahawa pihak kraft tangan Sarawak membuat postage. Mereka sendiri buat postage, betapa membantunya sebenarnya. Sebab kalau kita lihat, kita faham sebab usahawan ni kebanyakan usahawan yang berdaftar, yang aktif adalah di kalangan yang berada di kawasan luar bandar. Betul. Yang the real player usahawan kraft yang membuat produk kraft ini adalah yang tinggal di kawasan pedalaman seperti Ulu Baram, Kapit dan sebagainya. Jadi untuk kemudahan pihak kami yang membantu mereka, di mana kita
pergi ke tempat mereka dan juga mereka mungkin menghantar gambar produk-produk yang mereka nak jual dalam social media tersebut. Jadi kita ambil gambar, kita lengkapkan, post saja kat situ. Kita lengkapkan dokumentasi produk, harga berapa, siapa nak dihubungi. Betul. Dan kita post melalui FB Kraft Tangan Sarawak. Itu dia. Jadi sebenarnya ada banyak lagi cerita yang dibawakan kepada anda dan kita tengok barang-barang kat depan ni. Tapi sebelum itu kita saksikan video ini terlebih dahulu. Terima kasih kepada anda kerana masih lagi setia menonton di hadapan TV ketika ini. Jadi kalau anda terlepas dengan program ni, anda boleh tengok kami di channel YouTube, okey? Okey, tapi sebelum itu, you all boleh tengok bag ni. Ya Allah, cantiknya. Cik Azran, sesuai tak? Hasil wanita di kawasan Ulu Baram. Hasil wanita? Hasil tangan di Ulu Baram. Masyarakat Penan, daripada masyarakat Penan. Sangat cantik lah. Tengok. Dan kita ada topi kat sini, kita ada mask. Kita ada rantai-rantai tu membuat saya betul-betul tertarik the bomb. Ya, ya. Sebab saya suka rantai yang ceramik macam tu. Okey, kita nak sambung balik sebenarnya cerita kita ni Cik Azran ya. Mengenai platform yang kita ada ni, mungkin Cik Azran lebih boleh terangkan lebih lanjut lagi bagaimana nak menyertainya tu. Okey, setelah kita wujudkan Ikraf Bazaar tadi seperti yang saya nyatakan tadi. Jadi di situ merupakan platform pengenalan lah berkenaan dengan pemasaran online produk Kraft ini. Dan pada Oktober tahun lepas juga, kita telah melancarkan satu lagi platform pemasaran online kita, iaitu My Kraft Shop. My Kraft Shop. Saya selalu silap My Kraft Shopee. Sebab dia ada E kan. My Kraft Shop tu bermaksud My is Malaysia, Kraft Shop. Malaysia Kraft, kedai Kraft Malaysia sebenarnya. Sebab saya pun ada rakan-rakan bagi tahu My Kraft Shopee ke. Saya pun cakap bukan My Kraft Shop. My Kraft Shop. Okay. Tapi berkonsep yang sama seperti platform pemasaran online yang lain. Website. Tetapi khas untuk produk kraft tangan saja. Produk kraft tangan Malaysia saja di situ. Jadi My Kraft Shop ni merupakan satu-satunya platform pemasaran online untuk produk kraft tangan di Malaysia. Buat pertama kalinya yang telah kita perkenalkan untuk seluruh usahawan kraft di Malaysia dan juga tidak ketinggalan usahawan kraft di negeri Sarawak yang menyertai My Kraft Shop ini. Jadi My Kraft Shop ini memasarkan produk terus di atas talian kepada pembeli-pembeli yang sekarang ini kita memang tidak akan mengadakan aktiviti promosi secara fizikal disebabkan pandemik. Jadi atas norma baru ini kita harus mengakui kita terpaksa beralih kepada teknik pemasaran yang lain. Betul. Yang cukup berkesan, yang orang pun masyarakat pun boleh mendapatkan produk kraft hanya menggunakan hujung jari saja. Betul. Sebab zaman sekarang pun klik aja dah boleh bayar, hantar produk tu sampai ke rumah. Hantar ke rumah. Jadi tawaran produk yang kita ada dalam My Kraft Shop ini memang pelbagai jenis produk yang kita tawarkan seperti produk kraft tekstil, pasir rimba, seramik, logam dan sebagainya yang dihasilkan oleh usahawan kraft kita sendiri. Jadi usahawan kraft yang menyertai My Kraft Shop ini adalah terdiri daripada usahawan kraft yang berdaftar dengan Kraft Tangan Malaysia. Kena daftar dulu. Kena daftar. Lepas tu bila dah daftar kita ada nombor ID kita. Bila dah ada nombor ID tu kita boleh dah menyertai My Kraft Shop tu tadi. Jadi satu-satunya syarat untuk menyertai My Kraft Shop ini adalah berdaftar dengan Kraft Tangan Malaysia. Itu paling penting. Bagaimana nak berdaftar dengan Kraft Tangan Malaysia? Boleh layari website kami www.krafttangan.gov.my, Kraft Tangan Sarawak, ataupun datang terus ke pejabat kami di Stadium Petrajaya. Dekat di stadium Petrajaya. tertutup tu. Dekat sebelah tu, you pergi ikut jalan ke stadium. Lepas tu nampak stadium tertutup, lepas tu stadium terbuka tu, lepas tu sebelah tu adalah Kraft. Di situlah tempat kami. Saya suka pergi sana sebab saya suka pergi dia punya galeri dia sangat-sangat menarik sebenarnya. Sebab saya pun merupakan pencinta kraft Dan saya dengar pula Cik Azran,
pihak Kraftangan Sarawak ada sesuatu yang istimewa. Ya. Aktiviti nak buat mengenai songket. Latihan Mungkin kemahiran. boleh terangkan kepada penonton di luar sana. Okey, setelah kita melihat perkembangan industri kraft semasa di Malaysia dan khususnya juga di negeri Sarawak, sebenarnya kita di dalam hala tuju kraftangan Malaysia, antara satu terasnya adalah untuk meningkatkan membangunkan modal insan. Modal insan di dalam menghasilkan produk kraft. Jadi pada tahun ini, bermula Julai tahun 2021, pihak kami akan memulakan latihan ataupun mewujudkan satu kampus satelit Institut Kraft Negara Kampus di satelit. Kuching dan Betong. Itu dia, Kuching, Di Kuching dan Betong. Mhm. Di Kuching kita akan menawarkan sijil kemahiran Malaysia Tenunan Songket Sarawak, dan di Betong sijil kemahiran Malaysia Tenunan Puah. Tenunan Puah. Sebab puah ni, puah kumbu ni Ya, kita puah tahu. kumbu, ya. Puah kumbu ni kita tahu ada satu, kalau orang kata kalau nak beli yang original. Yes. Yang original tu dia memang buat dengan tangan. Yes. Dia memang sulam saya nampak tu. Jadi program ini kita akan untuk satu pengambilan kita akan adakan selama tempoh 2 tahun. 2 tahun 2 tahun berserta sijil. Ya, beserta sijil kemahiran Malaysia. Itu dia. Sijil kemahiran Malaysia, dan antara kemudahan yang kita sediakan untuk pelajar-pelajar adalah asrama, tempat tinggal, makan minum disediakan, allowance bulanan kita sediakan. Ada insentif-insentif menarik. Dan juga bahan peralatan untuk pembelajaran kita sediakan. Disediakan. Ya, dan di sini juga saya wawarkan kepada sesiapa sahaja yang berminat untuk meningkatkan kemahiran di dalam menghasilkan produk-produk kraft ini, boleh melayari website kami ataupun melayari Facebook Kraftangan Sarawak untuk mengetahui dengan lebih lanjut berkenaan dengan permohonan untuk menyertai latihan sijil kemahiran Malaysia untuk kedua-dua program ini. Bagus. Ya. Itu dia usahawan kerajaan memberi orang kata ruang, orang kata tak lapuk dek hujan lah. Tak lekang dek panas. Produk-produk tempatan ni di mana ianya bermula daripada remaja. Bermula daripada orang muda. Okey, kita kena orang untuk kata pelapis, dedahkan. Untuk menjadikan sebagai pelapis. Betul, dedahkan orang-orang muda ni dengan kraft tangan macam ni. Kerana saya tahu, sebab saya membuat kajian banyak mengenai kraft tangan di mana saya lihat banyak sudah kejayaan yang dibawakan oleh Kraftangan Sarawak, di mana ada jugalah usahawan-usahawan yang sudah dibawa hingga ke luar negara. Ya, betul. Kalau tak ada pandemik ni, saya rasa ramai dah dibawa. Betul. Itu sekatan kepada kita untuk sebab tu kita wujudkan Minecraft Shop tu. Sebab kita dah tak boleh dah, sebab Minecraft Shop worldwide, boleh layari di mana-mana saja. Jadi maksudnya orang luar negara pun boleh beli. Boleh beli. Sebab memang kita lihat bila pandemik ni hadir ada kan, jadi kita terkesan juga sebenarnya. Betul. Pelbagai aktiviti kita terkesan. Jadi yang menarik perhatian saya rantai yang warna kelabu tu. Salah satu dihasilkan oleh Cik Azran boleh ambil kan Cik Azran. Mari kita tengok dulu. Dihasilkan oleh usahawan kraft wanita kita. Ini antara produk yang dihasilkan oleh usahawan wanita. Dihasilkan daripada bahan clay, manik seramik. Seramik. Cantik. Sesuai sangat dengan dengan saya. Saya pun memang minat benda macam ni sebab kita sepatutnya mendedahkan benda-benda ni pada orang muda. Kita kena menghargai kerja-kerja tangan, kerana bukan semua orang sebenarnya mampu pakai kraft tangan tau. Sebab dia ada orang kata ada identiti tertentu sebenarnya. Itu orang putih kata apa tu Cik Azran, you can buy stuff but you cannot buy class. So bila you pakai kraft tangan, bila pakai kraft tangan you ada kelas tersendiri, okey. Jadi sebelum kita berpisah yang Cik Azran, mungkin ada kata-kata semangat kepada kaum wanita di luar sana, usahawan kita. Okey, kepada semua usahawan kraft wanita ataupun juga apa bidang keusahawanan yang kita sertai, Jadi apa yang lebih penting untuk kita terus maju di dalam bidang keusahawanan ini adalah jati diri kita. Jati diri kita sebagai usahawan. Walaupun kita ada kemahiran yang cukup tinggi, tetapi kita tidak ada daya jati diri sebagai usahawan. Itu penting. Berusaha sendiri kan. Betul. Passionate. Itu, passionate. Passionate. Untuk jadi sebagai usahawan. Jadi itu yang lebih penting. Dengan kemahiran yang kita ada, di situlah kita cuba gunakan kemahiran kita untuk memperbaiki diri kita. Betul. Dan saya sendiri merasainya. Saya rasa Puan Haniza pun faham betul. Sebab terlibat Sangat secara langsung dalam industri kraft ini. Dan
minat yang cukup mendalam, kefahaman yang kita ada dalam menghasilkan sesuatu produk itu cukup penting sebab kita menjual produk, kita menghasilkan produk untuk dijual. Betul. Untuk dijual. Jadi apa yang kita hasilkan, kita perlu memahami, kita perlu tahu apa yang kita hasilkan. Betul. Untuk disampaikan kepada masyarakat. Betul. Jadi kepada anda terus saja menonton dan sokong TV Sarawak, dan terima kasih kepada Encik Azran Sama-sama. Okey, kena hadir pada hari ini. Sebelum berpisah dari saya hos anda Harniza Ahmad. Sampai kita jumpa lagi. Assalamualaikum dan salam bahagia.